SOP terperinci mengenai PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Oleh itu, pagi ini Jawatankuasa Teknikal bersama dengan KKMM, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN telah bermesyuarat dan membincangkan SOP yang terperinci dan membentangkan kepada sidang MKN sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antara SOP yang dipersetujui adalah seperti berikut. Saya tahu daripada semalam sehingga hari ini ramai yang keliru, terdapat banyak kekeliruan kerana semalam tidak dijelaskan secara menyeluruh, cuma secara am je. Tapi hari ini saya dah janji akan bentangkan, maka inilah SOP-SOP yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat khas MKN pagi ini. Yang pertama, PDRM tanggungjawab melaksanakan kawalan ke atas kawalan tempatan kawasan tempat jangkitan dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia, APMN, APM dan Rela. Hanya 2 orang saja yang dibenarkan keluar dari rumah bagi tujuan mendapatkan bekalan makanan serta keperluan-keperluan lain. Orang-orang individu yang berisiko tinggi dan kanak-kanak tidak digalakkan keluar ke kawasan awam, terbuka dan sesak. Pergerakan keluar masuk merentas daerah dan negeri yang melibatkan kawasan PKPB adalah tidak dibenarkan. Kecuali, ada kecualian. Walaupun tidak dibenarkan rentas daerah, rentas negeri, tetapi kita ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah bagi kes-kes kecemasan seperti sakit dan pengurusan jenazah di luar daerah dibenarkan, tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada pihak PDRM. Yang kedua, pekerja-pekerja dibenarkan merentas daerah dan negeri dengan syarat mereka mempunyai pas pekerja yang sah atau surat kebenaran daripada majikan. Saya tahu ramai yang mempunyai pas majikan, tetapi ada juga kadang-kadang kes yang melibatkan kad majikan tidak lengkap. Misalnya ditulis nama syarikat tapi tidak ada detail syarikat itu berada di mana-mana, di mana. Jadi untuk kes seperti ini saya mencadangkan supaya mendapat surat daripada majikan untuk mengesahkan mereka bekerja di syarikat tersebut. Bukan apa, untuk mengelakkan berlaku kesulitan sewaktu berdepan dengan sekatan jalan raya oleh pihak polis, tentera dan sebagainya. Bagi pekerja yang bekerja di dalam daerah yang sama, mereka tidak perlu mengemukakan surat majikan ataupun pas pekerja. Dan pihak kerajaan menggalakkan majikan membenarkan pekerja mereka untuk bekerja dari rumah. Jadi saya sebutkan tadi dari segi rentas daerah, rentas negeri. Ya, saya tahu ramai, walaupun Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor dianggap satu zon, tapi ada pekerja daripada Shah Alam misalnya bekerja di Putrajaya. Jadi itu dianggap sebagai rentas daerah dan mereka hanya perlu menunjukkan pas pekerja untuk keluar daripada daerah mereka. Kita juga tahu ada pekerja daripada Seremban yang bekerja di Putrajaya dan mereka boleh bekerja, meneruskan kerja, berulang alik secara harian dan sebagainya dengan syarat mempunyai pas pekerja dan juga surat ataupun surat majikan yang mengesahkan. Perkara ini sebenarnya telah pun kita laksanakan waktu PKPB dulu, cuma kita mengulangi perkara yang sama. Bagi mereka yang perlu merentas negeri, yang perlu melalui negeri Selangor dan Kuala Lumpur, sebagai contoh,
mereka yang berkereta daripada Johor Bahru ingin ke Kedah misalnya, mereka perlu, walaupun highway menggunakan highway utara selatan, dan mereka perlu cross menyeberangi negeri, melalui negeri Selangor, dan tentu saja akan ada sekatan jalan raya di setiap sempadan tersebut. Jadi oleh itu kita menasihatkan mereka supaya mendapatkan kebenaran daripada balai polis ataupun pondok polis berhampiran sebelum memulakan perjalanan bagi mengelakkan kesulitan sewaktu sewaktu melalui sekatan jalan raya ataupun SJR. Dan kita mencadangkan kepada pihak PDRM supaya membenarkan menggunakan online untuk memohon kebenaran tersebut. Individu yang menggunakan pergerakan udara, yang mana lapangan terbang semuanya berada di Kuala Lumpur dan juga Selangor, di wilayah persekutuan dan Selangor, seperti KLIA 1, KLIA 2 dan Subang sebagai contoh. Mereka seperti dulu juga perlu mendapat kebenaran daripada pihak PDRM. Jadi saya cadangkan sebelum membeli tiket penerbangan, eloklah dapatkan surat kebenaran terlebih dahulu bagi mengelakkan kesulitan. Mengenai aktiviti ekonomi dalam kawasan PKPB, semua aktiviti perniagaan, ekonomi dan industri boleh beroperasi seperti biasa. Sebagai contoh, restoran, kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji ataupun food truck, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera, pusat penjaja, gerai makan, kios, kedai runcit dan kedai serbaguna dibenarkan beroperasi. Cuma masanya antara 6 hingga 10 malam. Ini beza daripada dulu. Kalau dulu restoran sampai 2 pagi, sekarang kita hadkan daripada 6 pagi hingga 10 malam. Pembelian makanan secara pandu lalu, penghantaran ataupun take away digalakkan. Kita menggalakkan bagi kita sendiri, menjaga diri kita sendiri untuk tidak bersemuka dan berdekatan dengan orang lain, maka kita galakkan secara pandu lalu, delivery ke rumah ataupun take away ataupun bungkus. Walau bagaimanapun, makan di premis makanan ataupun dine in dibenarkan, namun ianya terhad kepada 2 orang untuk satu meja dengan pematuhan SOP yang ketat berdasarkan SOP sektor makanan. Ini juga telah kita laksanakan sewaktu PKPB bulan Mei dulu. Maknanya kita mulakan dulu dengan 2 orang untuk satu meja, kemudian baru kita melonggarkan sedikit demi sedikit. Now kita balik kepada PKPB dulu. Pasar harian kita benarkan daripada 6 pagi hingga 2 petang. Pasar borong daripada 4 pagi hingga 2 petang saja. Pasar tani kita benarkan daripada 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pasar malam kita benarkan antara 4 petang hingga 10 malam. Walau bagaimanapun, bagi mengawal dan untuk memastikan pematuhan SOP, pasar tani dan pasar malam yang pertamanya perlu pengawasan daripada anggota rela. Jadi anggota rela akan memantau dari segi SOP, dari segi pematuhan SOP, kerana seperti kita tahu, apabila pasar tani dan pasar malam dibenarkan, pihak kerajaan telah pun menyediakan SOP yang amat ketat dari segi pintu masuk misalnya, 1 tempat masuk dan 1 tempat keluar. Gerai-gerai mesti dijarakkan dengan jarak yang telah pun ditentukan. Untuk mengambil makanan beratur, tidak boleh berebut-rebut untuk mengambil makanan dan sebagainya. Dan seperti biasa, SOP lain seperti memakai pelitup muka, sanitizer dan sebagainya. Jadi banyak lagi SOP yang telah pun ditetapkan yang boleh dirujuk supaya
dapat dipatuhi SOP tersebut, dan kita akan meletakkan rela untuk menjaga kawasan tersebut. Dan kita harap setiap penganjur pasar malam dan pasar tani berhubung dengan pihak rela untuk membantu meletakkan anggota rela di pasar tani dan pasar malam. Mengenai stesen minyak, operasi stesen minyak adalah antara 6 pagi hingga 10 malam, melainkan stesen minyak di lebuh raya yang dibenarkan beroperasi selama sehingga 24 jam. Semua perkhidmatan awam seperti bas, teksi, bas henti-henti, bas ekspres, LRT, e-hailing dibenarkan beroperasi. Ini memandangkan pejabat-pejabat tidak ditutup, pejabat kerajaan tidak ditutup, pejabat swasta tidak ditutup, industri tidak ditutup, semua premis perniagaan dibuka seperti biasa, jadi kenderaan awam diperlukan. Perkhidmatan teksi dan e-hailing walaupun seperti dulu, maksimum di dalam kereta tersebut hanya 2 orang penumpang, dan bagi penghantaran makanan dibenarkan beroperasi daripada 6 pagi hingga 12.30 malam. Bagi kenderaan yang membawa pekerja, kita tahu ada kenderaan yang membawa pekerja, kita kata 2 orang saja dibenarkan keluar daripada rumah dengan memandu kenderaan sendiri. Tapi bagi kenderaan yang membawa pekerja, mereka boleh membawa penumpang seperti biasa, seperti yang telah pun ditetapkan sebelum ini. Jadi SOP kenderaan membawa pekerja ini telah pun ditetapkan, jadi patuhi setiap SOP yang telah pun dikeluarkan. Mengenai perubatan dan kesihatan, waktu operasi klinik dan operasi hospital kerajaan dan swasta dibenarkan secara 24 jam. Farmasi dan kedai menjual obat beroperasi mulai 8 pagi hingga 11 malam. Aktiviti sektor ekonomi dan industri di kawasan PKPB berjalan seperti yang ditetapkan dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Jadi walaupun kita membenarkan semua industri, aktiviti ekonomi, premis perniagaan dibuka, tetapi sebelum ini kita telah pun menetapkan SOP yang ketat di kilang, di industri, di kedai-kedai yang menjual pakaian, tak kira apa saja premis perniagaan, semuanya telah pun ditentukan SOP masing-masing. Jadi SOP tersebut perlu dipatuhi. Semua kenderaan berkaitan industri, perniagaan, perkilangan adalah dibenarkan beroperasi seperti biasa, termasuk untuk merentas daerah dan negeri. Kita sebutkan kilang-kilang beroperasi seperti biasa. Jadi penghantaran menggunakan kenderaan-kenderaan ini ke kilang-kilang yang kita benarkan tadi, mungkin datang daripada luar daerah dan daripada luar negeri, dan kita membenarkan mereka beroperasi seperti biasa. Sektor perikanan, peladangan, pertanian, penternakan dan semua yang berkaitan dengan rantaian makanan dibenarkan beroperasi. Aktiviti dan perkhidmatan di semua lapangan terbang dan pelabuhan dibenarkan beroperasi seperti biasa. Mengenai aktiviti keagamaan, mesyuarat bersetuju mencadangkan bagi mengimarahkan masjid untuk membenarkan azan dan mendirikan solat 5 waktu secara berjemaah dengan 6 orang jemaah yang ditentukan oleh jabatan kuasa masjid, termasuk imam. Manakala pengurusan dan petugas di semua rumah ibadat bukan Islam dibenarkan juga seramai 6 orang. Walau bagaimanapun, seperti kita tahu, hal-hal yang berkaitan dengan agama adalah di bawah kerajaan negeri dan juga di bawah Kebawah-Duli Yang Mulia Sultan di setiap negeri. Oleh itu, cadangan dan juga kalau di wilayah persekutuan di bawah Majlis Agama ataupun JAKIM, dan ianya di bawah kuasa yang di Pertuan Kebawah-Duli Yang Mulia yang di Pertuan Agong. Oleh itu,
Cadangan ini akan dibawa kepada JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri Selangor untuk dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk berkenan. Keputusan lanjut akan diumumkan oleh JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri Selangor dalam waktu terdekat. Mengenai aktiviti riadah, rekreasi dan budaya, semua aktiviti riadah, rekreasi dan budaya adalah tidak dibenarkan. Aktiviti hiburan termasuk kelab malam atau pub, pusat rekreasi, taman tema, indoor playground dan panggung wayang adalah tidak dibenarkan. Mengenai aktiviti sukan. Aktiviti sukan secara individu, e-sports dan sukan yang tidak bersentuhan dan sukan outdoor ataupun luar yang tidak melebihi 10 orang adalah dibenarkan. Aktiviti kolam renang, bersentuhan fizikal, sukan bertempur dan penganjuran sukan atau kejohanan tidak dibenarkan. Acara dan pertandingan sukan dengan kehadiran penonton dan acara dan pertandingan sukan yang melibatkan peserta dari luar negara, luar negeri dan luar negara tidak dibenarkan. Bagi program latihan berpusat yang kini sedang dilaksanakan oleh Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Negeri-Negeri boleh diteruskan secara quarantine based approach seperti yang dilaksanakan di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil dan Keramat, Akademi Badminton Malaysia, Bukit Kiara dan Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan. Mengenai pendidikan, Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, Institut Latihan Kemahiran, Sekolah, Tadika, Taska, Pusat Tafiz dan Pusat Penjagaan Kanak-kanak ditutup dalam tempoh ini. Walau bagaimanapun, bagi pelajar sekolah masuk sekolah antarabangsa, IPTA, IPTS yang mengambil peperiksaan dengan institusi pengajian luar negara yang akan menduduki peperiksaan dibenarkan untuk menduduki peperiksaan, walaupun kebenaran tidak untuk sesi pembelajaran, hanya untuk peperiksaan. Mengenai seminar, bengkel, kursus, latihan, persidangan, ceramah dan aktiviti yang berkaitan dengan meeting, insentif, convention dan exhibition ataupun MICE tidak dibenarkan. Latihan dalam perkhidmatan yang sedang berjalan boleh terus dilaksanakan hanya dalam kawasan latihan sahaja. Mesyuarat kita galakkan menggunakan video conferencing. Majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta, majlis sosial seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan kelahiran, hari kelahiran, reunion dan lain-lain majlis sosial juga tidak dibenarkan. Semua aktiviti pelancongan ke luar kawasan PKPB dan ke dalam kawasan PKPB juga tidak dibenarkan. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin terdapat banyak perubahan-perubahan daripada apa yang disebut di dalam SOP asas ataupun SOP AM di dalam PKPB. Tapi kebanyakan SOP yang disebutkan itu sebenarnya telah pun ada di dalam SOP PKPB apabila kita memulakan PKPB. Selepas PKP, apabila kita perkenalkan PKPB, maka kebanyakan SOP yang saya sebutkan tadi telah pun ada waktu itu. Cuma mungkin ada sedikit tambahan yang kita buat bersesuaian dengan keadaan situasi terkini. Dan saya juga ingin sebutkan bahawa banyak perbezaan yang saya sebutkan tadi
dengan apa yang saya sebutkan sewaktu saya mengumumkan PKPB seluruh negeri Sabah. Seperti kita tahu, keadaan seluruh negeri Sabah jauh berbeza dengan keadaan di seluruh negeri Selangor. Keadaan di Sabah, kita lihat hampir separuh daripada kawasan negeri telah pun merah, dan di Selangor ini adalah tindakan proaktif kerajaan untuk menyekat penularan itu daripada terus berlaku, kerana nampak beberapa kawasan mempunyai trend kenaikan dan kita bimbang ianya akan merebak ke daerah-daerah dan kawasan-kawasan lain. Sebab itulah kalau kita lihat Sabah jauh lebih ketat berbanding dengan Selangor, dan semuanya apabila kita umumkan untuk Sabah, ianya telah pun dibincangkan secara terperinci dengan MKN Sabah dan juga pihak kerajaan negeri Sabah, dan apa yang disebutkan dan diumumkan adalah di atas persetujuan bersama. Jadi saya harap penduduk-penduduk di Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya dapat mematuhi setiap SOP yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3.